Insiden seorang pelajar tingkatan 1 sebuah sekolah di Papar yang meninggal dunia dipercayai terjatuh dari tingkat 3 asrama 16 Julai lalu. Siasatan kini pada peringkat akhir. 60 keterangan saksi melibatkan ibu bapa, pelajar dan pihak sekolah telah dirakam. Siasatan turut dibantu pakar kaunseling, berikutan saksi masih trauma. Punca kematian dan persekitaran lokasi jadi tumpuan siasatan. Kita mengambil sedikit waktu untuk menyiapkan siasatan ini, melibatkan 60 orang saksi. Dan juga semua saksi ini pun kita tidak dapat ambil secara terus. Kita juga kadang memikirkan bahawa saksi-saksi ini merupakan pelajar di sekolah itu yang hanya melihat mungkin atau mendengar ataupun berkawan dengan mangsa. Jadi kalau kita buat siasatan secara tidak profesional, sudah tentulah ini akan menambahkan lagi trauma mereka terhadap keadaan yang ada sekarang itu. Beliau menyatakan perkara itu di Kota Kinabalu. Orang ramai diingatkan sekali lagi agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes tersebut. Istana Sri Kinabalu menafikan dakwaan tular di media sosial. Kononnya ada individu dalam kalangan keluarga yang di Pertuan Negeri terlibat dengan kes kematian pelajar tingkatan 1 sebuah sekolah di Papar. Dakwaan tersebut adalah tidak berasas, tidak bertanggungjawab serta bersifat fitnah. Dalam satu kenyataan, Istana Sri Kinabalu meminta orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan berbaur fitnah. Kertas siasatan telah dihantar ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk diperhalusi sebelum diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Penyebaran maklumat palsu boleh dikenakan tindakan di bawah undang-undang sedia ada termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Majlis Perbandaran Sandakan MPS akan memperkukuh kerjasama dengan agensi keselamatan. Komitmen disuarakan Presidennya Walter Kenson. Langkah ini bagi memastikan keselamatan di perairan dan persempadanan negara kekal terjamin. Menjaga keselamatan negara yang paling berkesan adalah kerjasama yang baik antara rakyat dan juga anggota keselamatan. Dan juga yang paling penting ialah menjaga perpaduan dan keserasian antara semua penduduk sebagai satu benteng yang paling utama bagi menjaga keselamatan. Projek bekalan elektrik luar bandar BELB Solar Hybrid Kampung Pulau Tetabuan Beluran kini giat dibangunkan. Projek bernilai 48.7 juta itu dijadual siap Ogos tahun depan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata, projek ini di bawah Jabatan Kerja Raya Sabah dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Saya melihat projek ini sedang berjalan baik mengikut jadual yang telah ditentukan dan projek ini sangat dinantikan oleh masyarakat Kampung Tetabuan ini khususnya mereka masih tidak menikmati perkhidmatan bekalan elektrik 24 jam, hanya lebih kurang 6 jam ataupun 12 jam sehari. Jadi kalau projek ini mudah-mudahan akan memberikan keselesaan kepada pengguna. Beliau ditemui pemberita dalam program lawatan kerja ke Pulau Tetabuan, Kenyogan dan Bukit Besi, Beluran. Setakat 25 Julai tahun 2025 sudah mencapai 25%. Ya. Dan kita jangkakan dia akan disiapkan mengikut jadual. Di Cabaran memang ada tempat ini di pulau dan dia bergantung kepada pasang surut sungai dan laut, penghantaran material. Projek sama turut dibangunkan di Kampung Terusan, Beluran. 8 lagi inisiatif pendidikan bakal diperkenal Kerajaan Negeri tahun depan. Usaha ini bagi memastikan anak Sabah tidak tercicir daripada mendapat pendidikan terbaik. Setakat ini ada 14 inisiatif, termasuk ada 2 inisiatif yang baru yang kita perkenalkan pada tahun ini. Dan yang amat berhormat Ketua Menteri juga sedang memikirkan ada beberapa inisiatif yang akan kita perkenalkan, lebih kurang 8 inisiatif untuk pendidikan dan insyaAllah
beliau akan memaklumkan perkara ini semata-mata untuk membantu anak-anak kita. Beliau menyatakan perkara ini selepas menyampaikan sumbangan tunai sekali beri kepada pelajar IPT, sekolah dan PIBG. Lebih 100 pelajar menerima sumbangan sekali bayar, manakala 36 sekolah terima sumbangan tahunan keseluruhan RM97,500. Bantuan ini dapat memudahkan para pelajar-pelajar ini untuk sambung belajar di mana pun mereka berada. Kalau yuran kan kadang mungkin orang tengok mahal kan. Jadi dia dapat membantu dari segi pembayaran yuran. Berterima kasih dengan YB kita atas sumbangan yang telah diberikan kepada anak saya. Semoga itu dapat memberi manfaat kepada anak saya untuk mengurang beban belanja pada masa sekarang. Bersyukur dengan YB yang baik. Nanti mungkin dia boleh laptop dia, sebab sekarang dia baru masuk SIM diploma kan, dia memerlukan laptop untuk tambah-tambah lah nanti bikin bayar itu. Saya berasa sangat bersyukur dan saya juga mewakili anak murid saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani isu perkahwinan awal remaja. Isu ini memberi implikasi besar kepada pembangunan negeri sekiranya tidak ditangani. Ini termasuklah kececiran pendidikan, mengekalkan kitaran kemiskinan dan menghalang pembangunan potensi generasi muda. Demikian ucapan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib dalam perasmian Seminar Kependudukan Negeri Sabah 2025 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan pembantunya, Datuk Flovia Eng. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan, Sabah mencatat jumlah tertinggi perkahwinan kanak-kanak di Malaysia, iaitu lebih 1,000 kes atau 16.7% daripada kes seluruh negara dari tahun 2018 hingga 2022. Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 Perkasa Pendidikan serta merapatkan jurang pembangunan di negeri ini. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, universiti berperanan melahirkan graduan bagi memacu pertumbuhan sektor ekonomi. Menjadi pencetus kepada pertumbuhan aktiviti-aktiviti ekonomi di Sabah ini dengan adanya kepakaran-kepakaran yang dilahirkan khususnya dalam bidang yang menggunakan AI, teknologi, digitalisasi dan sebagainya ini merupakan satu pendekatan baru. RMK-13 memberi harapan baru kepada warga akademik untuk terus menjadi pemacu kemajuan dan pembangunan insan di negeri Sabah. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT bakal dimasukkan dalam kalender pelancongan Inisiatif Selaras Tahun Melawat Malaysia 2026. Kita akan minta supaya Majlis Perbandaran Tawau dapat menulis surat secara rasmi kepada Kementerian Pelancongan Negeri ataupun pusat supaya menjadikan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau ini boleh dijadikan sebagai salah satu aktiviti dan program pelancongan dalam kalender. Apalagi kita sedang menuju Tahun Melawat Malaysia tahun 2026. Beliau menyatakan perkara ini selepas merasmikan Majlis Welcoming Dinner sempena FKAT 2025. Festival diadakan sejak 2011 bertujuan mempromosikan pelancongan Sabah dalam masa sama memperkasa kebudayaan suku kaum terdapat di Tawau. Tahun ini 30 etnik di Tawau dan beberapa etnik dari Filipina, Indonesia dan Kazakhstan menyertai festival tersebut. Acara kemuncak akan dirasmikan yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman esok. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan acara. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita Pagi Sarawak bersama-sama Nur Sila Talaha di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.